Okay. Basically daripada ayat Quran ni, surah Az-Zumar ayat 71 dan 73. Summary dia macam ni. Nama Ali Khan dia telah dissect ayat-ayat ni dengan begitu baik sekali. Aku je summarize saja. Dalam ayat-ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala cakap yang mana pintu syurga Allah buka seluas-luasnya, dan ada orang yang menjaga pintu tu macam penyambut tetamu. Tetapi kontra pula dengan pintu-pintu neraka, Allah tutup serapat-rapatnya until, kecuali apabila ahli-ahli neraka sampai ke pintu neraka, barulah pintu neraka tu buka. So beza, pintu syurga Allah buka seluruhnya, sentiasa. Pintu neraka Allah tutup hanya bila macam penjara lah kan, bila prisoner sampai baru pintu buka, pintu tutup. Jadi di sini Nur Ali Khan dia buat satu extrapolation based on the language juga, menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak beria-ia sangat nak campak orang dalam neraka, dan menunjukkan betapa dia beria-ia nak menyambut orang masuk ke syurga. Dia dah ready dah, terbuka pintu. Macam kalau kau datang ke pintu syurga tu, tak payah tunggu, masuk terus. And ada penyambut tetamu lagi yang akan bagi salam bila mana kita masuk. And aku nak extrapolate lagi daripada idea ni kepada benda-benda yang lebih broad. Contohnya kalau kita tengok kepada sistem Islam tu sendiri. Aku bagi contoh yang senang, fiqh. Hukum ada 5. Ada halal, sunat, makruh, harus, makruh dan haram. 5. Dalam 5 ni, yang kalau kita buat, berapa banyak dapat pahala, berapa banyak dapat dosa. Buat yang halal, dapat pahala. Buat yang sunat, dapat pahala. Buat yang harus, pahala tak dapat, dosa tak dapat. Buat yang makruh, tak dapat dosa, tapi Allah tak suka. Buat haram, baru dapat dosa. So, roughly 3/5 dapat pahala. Hanya 1/5 sahaja yang dapat dosa, roughly speaking. Kita extrapolate lagi, kita tengok konsep niat. Dalam satu hadis Rasulullah kata, kalau kita niat benda baik, Allah bagi pahala seolah-olah kita dah buat benda tu. Ini bukan niat macam besok aku nak nawaitu Samaruddin besok tu macam tu kan. Besok aku nak bagi duit kat Palestin. No, ini dia niat betul-betul. Kalau Allah bagi aku lebihan duit, for sure aku bagi kat Palestin. Ini memang niat yang betul lah, bukan niat yang just sungguh-sungguh. Allah dah bagi dah pahala, seakan-akan dia dah buat. Tapi kalau dia buat benda tu, Allah berlipat-lipat gandakan lagi pahala dia. Tapi macam mana pula kalau kita niat buat benda jahat, tak dapat dosa? Tak dapat dosa kan? Tak dapat dosa. And kalau kita buat benda jahat tu selepas dah niat, hanya dapat 1 dosa. Dia tak berlipat-lipat-lipat. Lagi kita extrapolate dalam konsep taubat. Allah Subhanahu Wa Taala dah ajar kita yang mana kalau kita bertaubat, katakanlah kita dah buat dosa setinggi gunung, tapi kita bertaubat dan kita buat benda baik, Allah boleh tukar dosa-dosa kita jadi pahala. Dalam satu hadis lagi, bila mana kita buat satu benda dosa, kita buat perbuatan dosa, malaikat dia tak tulis perbuatan dosa kita tu dalam rekod immediately. Dia tak tulis immediately, dia tunggu kejap. Kalau kita bertaubat, sebelum malaikat tulis benda tu, malaikat tak tulis, as if benda tu tak terjadi langsung. So daripada semua konsep-konsep ni, tambah pula dengan explanation Nur Ali Khan tentang ayat-ayat Quran yang aku sebut tadi, kita nampak yang Allah Subhanahu Wa Taala ni dia punya for lack of better word lah, aku nak cakap beria-ia. Seronoknya dia nak masukkan kita ke dalam syurga. Dan dalam hidup Rasulullah pun sama juga. Rasulullah tu rahmatan lil alamin. Bila mana dia dicaci, dicederakan oleh penduduk Taif, sampai berdarah sampai ke, ni semua tahu, berdarah sampai ke selipar-selipar dia. Bila diberi pilihan nak hempap ke geng-geng ni, maka dia kata no, aku maafkan dia orang. Kan? Rahmatan lil alamin. Point dia di sini. Itu semua segue sahaja. Point yang aku nak bagi di sini ialah approach kita dalam kita nak mengajak orang kepada Islam ialah
mengajak orang kepada syurga. Mengajak orang kepada excited nak masuk syurga. Bukannya nak menakut-nakutkan orang dengan neraka. Bukan aku nak cakap, tak boleh cakap soal neraka. Ada ketika menakut-nakutkan orang pasal neraka itu perlu ada. Sebab Rasulullah SAW dia pemberi berita baik dan juga pemberi amaran. Kan? Tapi dia punya default setting dia. Macam default setting bahasa Melayu apa Umum secara default. Default dia. Apa bahasa By Melayu? default. Okey lah, default lah. Default setting dia ialah aku nak masukkan semua orang ni dalam syurga. Aku nak ada orang masuk syurga. Kan? Kita lihat ada sesetengah golongan dalam masyarakat yang mana perkataan seperti go to hell begitu mudah terkeluar daripada mulut dia orang ni kan. As if dia orang tak fikir the weight of their words tu. Kan, go to hell. Even kalau apa gurau-gurau, aku pun dulu taklah fikir dalam-dalam sangat. But now bila aku faham hell tu apa dia kan. Nak kata go to hell kepada orang yang aku paling benci pun aku tak sanggup. Aku tak sanggup. Dah lah tu, aku bukannya ada kuasa nak hantar siapa kat neraka pun. Kan? Beria-ia nak campak orang di neraka. Go to hell. Okay. Satu lagi, perkataan-perkataan yang berat macam kafir, laknatullah. Bukan nak kata tak boleh guna perkataan ni. Cuma fikir tentang the weight of these words. Kan? Aku nak kata perkataan kafir tu begitu, personally aku rasa begitu susah nak keluar perkataan kafir. Even kepada non-Muslim, aku nak kata dia kafir susah. Imam Al-Ghazali dia bahagikan non-Muslim kepada 3. Okay, kalau aku tak silap, 3 golongan. 1, non-Muslim yang dia tak pernah dengar langsung pasal Islam. Tak pernah dengar langsung pasal Islam. Meaning dia itulah, dia tak pernah dengar langsung pasal Islam. Satu lagi, dia dengar pasal Islam, tapi Islam yang dia dengar tu Islam yang menyeleweng. Islam yang kotor. Islam yang telah dinoda. Maka dia tak dapat nak terima Islam yang betul, faham tak? Dia telah, kepala otak dia dah begitu padat dengan propaganda yang Islam ni buruk lah apa, sampai kan dia tak dapat nak terima Islam yang betul. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ialah orang yang dia dapat kebenaran, dia dapat comprehend kebenaran, tapi dia tolak. Dalam 3 golongan ni, hanya 1 daripada 3 sahaja yang kafir, iaitu yang dia terima kebenaran, dia dapat fikir, dia dapat comprehend, tapi dia tolak. Ini yang kafir. 2 lagi tu tak. So, kalau fikir macam ni lah, kalau kita jumpa seorang non-Muslim, there is 2/3 chance yang dia bukan kafir. There is 2/3 chance yang dia bukan kafir. Kan? Tapi kita begitu mudah keluarkan perkataan tu. Even kepada saudara Muslim sendiri. Dia bila nak jatuh, katakanlah kita nak selidik sama ada satu ajaran ni sesat kan, dia bukannya straight Google waktu straight jatuh sesat. Dia akan buat perbincangan, dia akan buat investigation dan sebagainya. Thorough punya penyelidikan, barulah dia jatuh ini sesat ke tak sesat, kafir ke tak kafir. Sama juga dengan satu perkataan lagi yang aku selalu dengar, laknatullah. Aku bila dengar laknatullah ni rasa gegar hati macam orang macam mana yang Allah laknatnya? Dilaknat oleh Allah. Taklah, aku rasa macam terlalu berat perkataan tu. Terlalu berat perkataan tu. Aku nak end dengan satu soalan. Kalau Fir'aun bertaubat, Allah terima tak?
kalau syaitan iblis bertaubat, Allah terima tak? Itu je aku nak end di situ. Allah Ta'ala alam. Yang baik daripada Allah. Kalau Allah salah silap, minta maaf. Itu saja. Berapa minit Assalamualaikum.